Ini. Okey. So ini ialah isi tersurat yang kedua, bahkan dapat melahirkan masyarakat yang mengutamakan pencegahan penyakit daripada merawatnya. Isi tersurat ketiga, seterusnya dapat memupuk generasi baharu supaya menghargai anugerah Tuhan. Isi tersurat yang terakhir daripada bahan satu, selanjutnya dapat memanfaatkan tumbuhan alam semula jadi. You boleh ambil mana-mana tapi berurutan, okey? Alam semula jadi dalam kehidupan harian. Okey, dalam kehidupan harian. Alright, seterusnya kita ada isu yang kedua pula. Okey, isu kita yang kedua, manakala. Okey, sambung terus tau. Saja je cikgu tulis kat sini, manakala. Okey, manakala kita sambung sini. Okey. Khasiat Kak Fatimah. Khasiat. Ni sebab dia daripada bahasa Arab. Dia tak ada huruf K dalam bahasa Arab. Dia ada huruf khasiat. Okey, Kak Fatimah. K huruf besar, nama dia. Nama orang tu, boleh nampak. Kak Fatimah. Pula ialah. Okey. Jadi ini ialah isi tersurat pertama daripada bahan kedua. Kak Fatimah ialah mengurangkan dan menghilangkan kesakitan, ialah mengurangkan dan menghilangkan kesakitan semasa datang haid. HAID. Okey, Ustaz malah. Okey, penanda wacana yang berikutnya. Okey, isi tersurat pertama daripada bahan dua. Malah isi tersurat kedua. Dapat mengatasi masalah senggugut. Sebenarnya dia macam sama ni, mungkin beza sikit kot sebab tu dia letak ciri tersebut. Okey, senggugut. Kalau you tak nak, you boleh pakai yang satu lagi. Okey. Kemudian cikgu tambah lagi. Selain itu, cikgu guna penanda wacana yang berikutnya. Selain itu, koma. Kak Fatimah, isi tersurat ketiga daripada bahan kedua. Selain itu, Kak Fatimah dapat memudahkan kontraksi. Okey, saluran peranakan. Nak letak mana dah cikgu ni? Kat bawah sikit lah. Saluran peranakan. Okey. Serta mengatasi. Yang ni cikgu gabung dua isi tersurat. Boleh faham tak? Tapi you tak boleh gabung 7, 8 dan serta dengan sekaligus dalam satu ayat, tak boleh. Boleh faham tak? Kalau sekali je you buat, okey. Saluran peranakan serta mengatasi. Sekali je masalah keputihan. Okey. Yang ni ada dua, yang ni 2 markah. Sekaligus. Cikgu masukkan. Cikgu, selain itu apa ya? Oh, tertinggal dah. Kifu tertinggal. Sekejap. Selain itu, Kak Fatimah dapat memudahkan kontraksi. Kontraksi ni, contraction in English, di Melayu kan jadi kontraksi. Iaitu bila kita nak melahirkan anak, mula-mula kita rasa sakit sekali. Boleh nampak? Lepas half an hour, bila hampir nak lahirkan anak, dia datang 5 seconds one. 5 saat sekali sakit. Dan sakitnya nak melahirkan anak ni, cikgu beritahu pada kamu, dia macam ni. Sebab cikgu pernah melahirkan. Kalau you tak pernah, you tak tahu. Cikgu nak beritahu kamu. Kalau you cakap sakit kepala, okay, I feel headache. You can hold your head. Hold your head tightly, boleh nampak. You cakap, I got stomach ache, saya sakit perut. You can hold your stomach. Tapi kalau you cakap, saya sakit nak melahirkan anak, you sakit the whole body is pain, boleh nampak tak? Dan you tak tahu di mana sakitnya, tapi you tak boleh bernafas, macam tu. Kemudian berhenti sekejap, after 5 second datang lagi, macam tu. Ada orang yang sakit sampai 24 hours, boleh nampak tak? Ada orang sakit a few hours. Tapi macam itulah kesusahan seseorang ibu yang mahu melahirkan anak. Jadi kalau nanti you dapat result 9A+, semua kesakitan itu akan hilang.
Tapi kalau you tak dengar cakap, you lawan ibu, seorang ibu ditanya, apakah kesakitan yang paling hebat dalam hidup Puan selain daripada melahirkan anak? Wanita itu jawab, kesakitan saya yang lebih hebat daripada melahirkan anak apabila saya ditengking. Tengking ni membawa maksud anak saya cakap kasar dengan saya. Apabila saya ditengking oleh anak yang saya lahirkan, itu sakitnya lebih sakit daripada sakit mahu melahirkan anak. So moralnya ialah setiap anak jangan cakap kasar dengan ibu dia. Walaupun mungkin ibu salah, boleh nampak, berlembutlah dengan orang yang melahirkan kamu ke dunia ini. You must know this. Ya? Jadi itu ialah kontraksi. Memudahkan kontraksi saluran peranakan serta mengatasi masalah keputihan. Alright. Cikgu habis seluruh isi tersurat. 8 isi tersurat habis. Okey, jumlah untuk isi tersurat ialah 74 patah perkataan untuk isi tersurat. Tadi untuk pendahuluan cikgu pakai 10 patah perkataan. Kemudian sekarang cikgu masuk kepada perenggan terakhir. Okey, perenggan terakhir kesimpulannya. Kesimpulannya. Okey, koma. Semua pihak harus berganding bahu. Semua pihak. Siapa pula ni? Harus berganding bahu. Semua pihak harus berganding bahu. Untuk menjayakan. Ada kawan tanya apa ni? Untuk menjayakan. Yang ini perlu selang, tak payah selang. Boleh nampak tak? Tak payah selang. Macam kalau dalam karangan, katakanlah you buat 5 paragraf. Dan daripada perenggan 1, you nak pergi ke perenggan 2, you sudah selang. Nanti perenggan 2 ke perenggan 3, you kena selang 1. So dia jadi equal lah. Tapi kalau you tak selang, semua pun jangan selang. Boleh faham tak? Tapi kalau you dah selang, you kena selang supaya dia akan jadi sama. Boleh ikut tak? Jadi equal. Tak payah selang-selang. Kesimpulannya semua pihak harus berganding bahu. Tapi ini perenggan baru ya, perenggan ketiga. Okay, berganding bahu untuk menjayakan. Untuk menjayakan program penanaman. Pokok herba. Pokok herba. Okey, pokok herba. Dan penggunaan. 2 sekali. Dan penggunaan. Kacip Fatimah. Penggunaan Kacip Fatimah. Agar. Okey, agar. Dapat tak? Cikgu cari ruang ni. Agar, kita mas ni. Agar manfaat alam, agar manfaat alam dapat dirasai bersama. Dapat dirasai bersama. Okey. Full stop. Okey. Cikgu dah tolong kira 106 patah perkataan. Okey. 106 patah perkataan. So cikgu ambil isi yang panjang-panjang sikit tadi, kemudian cikgu tolong kira semua sekali. Cikgu dah buat siap penuntut. Program penanaman apa ya? Mari kita tengok. Penggunaan pasal manfaat ada alam mana-mana program. Selain itu Kacip Fatimah dapat memudahkan kesimpulannya. Semua pihak harus berganding bahu untuk menjayakan program penanaman. Penanaman pokok herba. Program penanaman pokok herba dan penggunaan Kacip Fatimah. Ingat ya, dalam penutup ada word ni, kesimpulannya. Kemudian ada word ni. Kalau tak guna agar, boleh guna demi lah. Iaitu yang membawa maksud, ini ialah harapan. Jadi ada penutup, dalam penutup tu kita ada satu harapan. Kesimpulannya, semua pihak harus berganding bahu untuk menjayakan program penanaman pokok herba dan penggunaan Kacip Fatimah agar manfaat alam semula jadi dapat agar manfaat alam semula jadi. Agar apa ya? Banyak sangat ya ni. Agar mana ada? Agar manfaat. Agar terus sambung dengan manfaat. Agar manfaat alam dapat dirasai bersama. Agar manfaat alam dapat dirasai bersama. 106 word. Okey, dapat tak Comel? Boleh tak? Yang pertama boleh ya? Okey, yang pertama ni je lambat, yang kedua tu laju sikit, cari sendiri. Boleh nampak tak? Kenapa? Dah print awal-awal lagi kan. Okey, mari Comel.
Okey, yang kedua ni ada dua bahan. Apa hal buat rumusan-rumusan je teacher? Ya, minggu depan nak buat karangan pula bentuk resume. Okey, minggu hadapan kita nak buat karangan bentuk resume. Ini ialah bentuk baharu. Iaitu kalau nanti you nak keluar bekerja ataupun you nak memohon pekerjaan, you dah ready dah dengan resume diri you. Nanti kita belajar pula karangan aduh haha dia kata okey, dia malas kerja dah tu. Okey, satu lagi karangan bentuk baru iaitu email. Boleh nampak tak? Ada dua karangan bentuk baru yang mungkin akan keluar pada bahagian A 30 markah atau dia boleh keluar pada bahagian B 70 markah. Kalau yang ni 150 hingga 200, yang ni 350 hingga 500 pada perkataan. So kalau resume ni keluar dekat 500, kita kena buat sampai 500 dah. Macam mana? Boleh faham? Tapi kita sudah bersedia. Kalau dia keluar, kita dah sedia. Kalau dia tak keluar, biar ajalah. Boleh faham? Okay. Ni, praktis lagi. Cepat. Saya tak nak baca. Saya cuma nak pendahuluan. Start. Rumusan membincangkan. Berapa saat nak? Bukan tu dah baca dah tadi. Bahan grafik yang kedua tu hanya gambar je. Siapa dapat buat pendahuluan je. Rumusan 180 saat. 180 saat boleh, diskaun 50%. 90 saat dari sekarang. Cikgu tunggu. Adik, cikgu nak pendahuluan. Go. Siapa dapat beritahu? Rumusan membincangkan. Ada seorang tolong jawab. Rumusan membincangkan. Faktor boleh? Faktor what? Okay, rumusan membincangkan. Kalau faktor tu satu je, faktor. Okay, very good. Rumusan membincangkan. Faktor. Kong lah. 90 saat habis dah ni. Rumusan faktor masyarakat tidak berbaik sesama jiran. Boleh. Cikgu, orang tua-tua atau orang tua? Boleh je. Orang tua-tua membawa maksud orang tu semua sudah tua. Okey, orang tua. Dia macam ni. Okey, you tengok Kalau saya cakap guru besar. Satu. Saya cakap guru besar. Yang ni kita nak beritahu we have a lot of headmasters. Jadi ini guru besar sekolah A, ini ialah guru besar sekolah B, ini ialah guru besar sekolah C. So guru-guru besar diminta hadir ke dalam dewan. Okey, jadi diminta dengan hormatnya guru-guru besar dari sekolah di sekitar Kuala Lumpur masuk ke dalam dewan. Okey, jadi itu guru besar. Diminta guru besar-besar membawa masuk guru yang bersaiz badannya besar-besar. Boleh faham tak? Janganlah cikgu, itu body shaming. Tapi cikgu nak ajar cara bertutur. Tu boleh faham. Jadi yang ni kita cakap orang-orang tua. Sepatutnya dia lebih tepat ialah orang-orang tua. Kalau you nak menggambarkan ada ramai orang yang berusia atas 80 tahun. So orang tua-tua pernah berkata, jadi orang tua-tua ataupun orang tua-tua. Orang tua. Orang tua kalau you nak cakap bahawa got a lot of people yang berusia above 80. Ini orang tua-tua merujuk kepada our great generation. Dia maksud dia lain, membawa maksud bahawa nenek moyang. Dia merujuk kepada nenek moyang. You faham tak? Macam yang pertama tadi, you nak cakap ada ramai pengetua. Jadi, guru-guru besar.
Kemudian yang kedua, you nak cakap ada ramai guru yang saiz dia besar. Jadi guru besar-besar diminta duduk di bahagian belakang kerana melindungi pemandangan mata orang. Dah kau besar, boleh nampak tak? Jadi kau duduk belakang sikit. Yang kecil-kecil tu duduk depan. Macam tu. Faham tak? Jadi orang tua-tua tu merujuk kepada our Greek generation. Orang-orang tua tu merujuk kepada ada ramai orang yang berusia above 70, above 60. Faham tak ni? Okey, faham. Okey. Tadi faktor-faktor masyarakat tidak berbaik sesama jiran. Okey. Boleh, tapi cuba cantikkan sikit ayat tu. Rumusan membincangkan faktor-faktor, cuba tengok bahasa yang lebih hebat sikit. Boleh nampak? Okey. Boleh tu. Rumusan membincangkan faktor-faktor kemerosotan. Kemerosotan. Semangat kejiranan. Kemerosotan semangat kejiranan. Jadi merosot sudah semangat kejiranan. Tidak harmoni dengan jiran. Boleh sama faktor-faktor yang menyebabkan keadaan tidak harmoni. Jadi rumusan membincangkan faktor-faktor kemerosotan semangat kejiranan dan dan bahan grafik kedua dan. Nampak tak pak cik tu? Ni ialah kita panggil dia kopiah. Kalau dia warna putih, kopiah. Kalau dia warna hitam, kita panggil dia songkok. Boleh nampak tak? Songkok. Biasanya orang pakai kopiah ataupun songkok macam ni. Songkok dia besar, tutup di sini, depan. Biasanya agama di Islam lah. Boleh nampak tak? Kalau dia pakai macam ni juga, warna putih tapi kecil duduk dekat atas tengah-tengah ni. Macam yang buat founder of Facebook tu, Mark Zuckerberg tu. Boleh faham? Itu ialah Jewish. Itu ialah Jewish. Okey, cuba you tengok ni. Ini keadaan dia macam Melayu ke Cina? Cuba you tengok. Rumah dia ada ni. Ni kita panggil sebagai colok. C-O-L-O-K, colok. You agak dia bangsa apa? Dan dia agama apa? Okey, Chinese. Okey, dia agama, jadi ni Islam. Islam mungkin pakcik ni Melayu pun boleh nampak tak? Okey, yang ni mungkin berbangsa Cina, mungkin beragama Buddha. Okey, pakcik ni datang hantar apa? Mungkin hantar nasi impit, kuah rendang, boleh nampak tak? You dah tahulah kalau Cina, India yang you pergi hantar rendang lembu tu apa hal? Boleh nampak? Hantarlah rendang ayam, boleh nampak tak? Okey, ketupat. Okey, hantar ketupat. Macam itulah. Okey. Dan cepat. Cepat-cepat hantar rumah tu. Tengok mulut dia. Senyum. Senyum. Boleh nampak? Semua pun senyum. Dan keharmonian. Aku masih nak harmoni. Keharmonian sesama jiran. Cepatlah. Cubalah berbahasa tu baik-baik. Dan kesenyuman dengan penombok ni Kifu dan kesenyuman dengan jiran. Mana adalah macam ni. Okey, repeat kau ni. Dan cepat. Dan cepat. Nak suruh jiran tu suka kat kau. Kau hantar dia makanan. Kau pergi hantar mercun dekat rumah dia, tembak sampai terbakar dia punya porch, memanglah dia marah. Okey, dan siapa boleh buat ayat cantik-cantik? Langkah-langkah untuk berbaik sesama jiran. Boleh. Okey, langkah-langkah untuk berbaik sesama jiran dan langkah-langkah pun boleh kaedah-kaedah. Langkah-langkah sama dengan kaedah-kaedah dan kaedah boleh dan langkah-langkah pun boleh. Amalan kejiranan yang baik. Amalan kejiranan yang baik. Boleh nampak tak? Okey, cuba kita buat bahan grafik dua dulu. Ambillah 2 isi ke atau 3 isi. Okey, macam mana nak dapat amalan kejiranan yang baik? Macam mana kau nak baik dengan jiran kau? Tengok apa pakcik ni buat. Dia buat apa? Satu, dia buat apa tu? Cepat. Okey, dah ada dua isi. Share makanan. Okey, beri buah tangan. Boleh. Share makanan, beri buah tangan. Tapi dia datang tak rumah orang tu? Dia datang. Iaitu saling menziarah. Saling menziarah.
Sekarang COVID memang tak boleh lah. Kalau nanti COVID sudah habis, boleh nampak. Nanti you tengoklah. Kalau asuh tu celebrate Chinese New Year, you pergilah waktu Chinese New Year tu. Dia panggil you, mari Pak Mat. Boleh nampak, saling menziarah. Lagi gemar berbahagi. Gemar berbahagi. Kita suka kan? Okey, kawan-kawan kita salah pula. Berbahagi. Kalau dia ada makanan sikit-sikit, kita share dengan kawan. Boleh nampak tak? Dapat ampau, yes, okay. Kalau hari raya dapat cengpau. Lagi buat apa? Tengok mulut dia, semua senyum, murah senyum. Murah senyum. Minta kau punya muka, mulut kau dengan hidung kau, dengan mata kau bercantum satu tempat. Orang nak panggil pun, ya Tuhan, boleh nampak. Lagi, ramah. Tapi ramah ni pun jangan tanya benda yang sensitif. Contoh kita dah tahu jiran kita tu dah 15 tahun kahwin, boleh faham, dan belum dikurniakan dengan anak. Boleh faham tak? Takkan dia tanya, belum beranak lagi ya? Belum pregnant lagi ya? You tak mau ke dapat anak? Tanpa korang. Boleh faham tak? Mungkin orang tu setiap hari menangis, tengok gambar baby pun nangis. Mereka memang sangat-sangat mahu anak. Tanya yang bukan yang macam tu tak bagus. Tanya, saya tengok suami you sudah lama tak ada balik. Suami you sudah kahwin lain Boleh faham tak? Apa hal you mau tahu hal orang? Boleh ikut tak? Anak you yang tu macam tu, jangan tanya. Kecuali dia yang nak cakap. Contoh dia cakap, anak saya tu sudah pergi overseas. Oh ya ke? Mana negara? Kemudian dia pun cakap, London. Oh best lah. Dia belajar apa sana? Oh dia buat engineering. Oh bagus. Congratulations lah. Macam tu. Orang yang baik, dia akan sangat menghargai orang lain. Dia juga akan turut gembira apabila orang lain bergembira. Boleh faham tak? Tak ada dengki. Boleh ikut tak? Kalau dia cakap, baru you akan balas. Kalau tak, tanya, apa khabar? Dia cakap, oh baik. Dah makan? Dah. Itu sajalah. Ataupun senyum. Just senyum. Senyum tu dah menunjukkan bahawa you ramah. Boleh nampak? Jangan tanya yang sensitif jangan tanya. Okay, bertegur sapa. Oh hi, good morning. Boleh nampak? Cuba you tengok asuh ke, aci ke. Okay, kalau dia jumpa pagi-pagi, Josan. Okay, Waalaikum. Dia akan bertegur sapa. So, ini adalah merupakan amalan-amalan kejiranan yang baik. 1, 2, 3, 4. So, ambil 4 isi. Okay, sekarang cikgu baca karangan dia. Apa hal pula cikgu nak baca? Tadi kata tak nak baca. Ingat ya. Apabila cikgu ajar rumusan, sebenarnya cikgu ajar 2 in 1, 2 dalam 1. Apa 2 dalam 1? 1 cikgu ajar rumusan. Pada masa yang sama, cikgu juga sedang mengajar karangan pendek bahagian A dan juga karangan panjang bahagian B. Kalau soalan nanti keluar, okay, apakah faktor-faktor yang menyebabkan kemerosotan semangat kejiranan di negara kita dan apakah langkah-langkah untuk dijadikan sebagai amalan kejiranan yang baik? Tuliskan karangan anda selengkapnya. So ini karangan dia. Okay. Mari kita tengok. Orang tua-tua, that means our great generation, our datuk nenek moyang kita dulu, okay, pernah berkata, jiran tetangga yang baik umpama ialah seperti. Oh Comel, ada word tak faham terus tanya cikgu ya. Adik-beradik yang dapat bekerjasama dalam kalangan masyarakat serta membentuk ukhuwah. Ukhuwah ialah persaudaraan. Ukhuwah ialah persaudaraan yang kukuh. Kukuh ialah teguh dan ampuh. Ampuh membawa maksud tidak mampu untuk dipecahkan. Boleh nampak? Ampuh, kuat. Boleh faham tak? Jadi dia ada 2. Satu, ikatan silaturrahim. Silaturrahim. Satu lagi, ikatan ukhuwah. The difference between silaturrahim and ukhuwah ialah silaturrahim ni dia ada pertalian darah. Contoh you dengan kakak you dengan abang you, dengan adik, dengan aunty you, itu ialah silaturrahim. Kalau ukhuwah ni ialah you dengan asuh sebelah rumah atau you dengan aci depan rumah. So itu is ukhuwah. Boleh? Yang kukuh dan teguh. Jiran yang baik juga dapat membentuk semangat kekitaan. Kekitaan ialah bekerja sama. Lawan bagi kekitaan ialah semangat keakuan ataupun individualistik. Individualistik. Kata lainnya iaitu
selfish, okay, in English, iaitu penjual ikan yang bagus. Itulah selfish. Jiran yang baik juga dapat membentuk semangat bekerjasama kekitaan bagi melahirkan semangat bersatu padu serta membolehkan semua anggota masyarakat memahami antara satu dengan yang lain sehingga tercetusnya slogan. Tercetus ialah muncul. Ada word tak faham, terus hentikan cikgu. Slogan, jiran sepakat. Sepakat ialah bersatu, membawa berkat. Berkat ni ialah sesuatu yang membawa kepada kebaikan. Macam duit kamu. Kalau duit kamu tu dapat tolong orang lain. Dengan adanya duit, boleh nampak, kamu dapat beli makanan yang sihat dan kamu dapat menyihatkan badan. Itu berkat. Dengan adanya duit yang banyak, kamu boleh bagi mak kamu, boleh mengembirakan bapa kamu, beli apa-apa barang untuk your niece, your nephew, itu berkat. Tapi dengan adanya duit, you dapat beli dadah. Dengan adanya duit, you minum arak sampai mabuk, jatuh masuk longkang, mati. Boleh nampak tak? Itu tidak berkat. Dengan adanya duit, you jadi arrogant. You jadi sombong, you jadi berasa you ialah orang yang sangat hebat sebab you have a lot of money. That means duit itu tidak membawa keberkatan. Keadaan ini bukanlah sesuatu yang asing kerana jiran ialah orang yang paling hampir dengan kita dan menjadi orang yang pertama first datang untuk menghulurkan bantuan, memberi pertolongan sebelum ketibaan adik-beradik atau saudara mara kerana jarang berlaku. Next, saudara dash mara sebab itu ialah kata ganda berirama. So dia ada dash. Kerana jarang-jarang berlaku adik-beradik duduk berjiran terutamanya di bandar. So nanti bila you dah dewasa, mungkin you pindah ke Penang, kakak you tinggal dekat Melaka. Jadi bila you jatuh sakit, siapa yang akan tolong you dulu? Jiran sebelah rumah lah. Kakak you dari Melaka nak datang sampai. 2 hari baru sampai. Contohnya. Namun begitu, kini budaya kejiranan yang berlaku semakin lama semakin dipinggirkan. Kata lain bagi dipinggirkan ialah dianaktirikan. Dianaktirikan, dikesampingkan. Semua orang tak penting lagi dengan jiran oleh sebab beberapa faktor. Iaitu dia kata perubahan dalam kehidupan masyarakat akibat tuntutan hidup yang semakin mencabar dari semasa ke semasa. So ini isi satu. Cikgu terus tunjuk isi satu. Yang ni cikgu tak buat. Kenapa cikgu tak buat? Sebab cikgu dah ajar tadi macam mana cara buat. Memang kita tak sempat lah nak habis banyak. Nanti minggu depan kita sambung lagi. Tapi you cuba cantum. Kalau you tak boleh cantum, next week cikgu cantumkan. Kemudian you kira. You make sure dia tak akan jadi more than 120. Jadi apa sebab hari ini semangat kejiranan tak ada di bandar? Kerana perubahan dalam kehidupan akibat tuntutan hidup yang semakin mencabar. Those days, nenek kita dulu, gaji datuk kita hanya RM400 sebulan. Datuk ada 14 orang anak. Semuanya dapat makan, semuanya belajar dan berjaya, boleh nampak. Hari ini orang cuma ada 2 anak. Gaji sebulan RM8,000 pun masih tak cukup juga duit. Kenapa? Hari ini everything is costly, boleh nampak tak? Keluar dari rumah satu step sahaja, semuanya memakan belanja yang sangat besar, boleh faham? That's why we have to work very hard. Kesibukan bekerja, ini huraian, menjadi punca mereka tidak mempunyai masa. So, betul ke ini huraian? Ini isi perubahan dalam cara hidup. Kedua, kesibukan bekerja. Ini isi kedua. Apa sebab kita sibuk, kita tak sempat nak fikir jiran. Kita nak fikir kerja kita je. Menjadi punca, mereka tidak ada masa untuk diluangkan bersama-sama dengan jiran. Jadi, kesibukan bekerja. Hujung minggu dipenuhi dengan aktiviti bersama keluarga atau masa untuk berehat. Ini huraian. Jadi, berehat, bersantai. Santai ialah duduk free-free. Di rumah selepas seminggu memerah keringat. Memerah keringat ialah bekerja keras. Bekerja keras dan minda. Minda ialah otak. Untuk menyelesaikan pekerjaan. Isi berikutnya. Jurang status. Jurang ialah gap. The gap between the richest dengan yang miskin ini. Antara orang kaya dan orang miskin. Sosioekonomi masyarakat juga menjadi penghalang. Jadi dia adalah merupakan penghalang bagi mengeratkan semangat kejiranan. Apabila ada dalam kalangan, ini isi 3. Terus tanda macam mana? Masa tak ada.
Apabila ada dalam kalangan mereka yang terlalu bersifat merendah diri, you sendiri, saya miskin, saya tak boleh campur dengan mereka, mereka tu orang kaya, boleh nampak. Orang tak pandang pun you macam tu, boleh nampak. Ingat ya, miskin tak membawa maksud hina dan kaya tidak membawa maksud mulia. Kaya atau miskin seseorang itu boleh nampak bukan ukuran. Yang menjadi ukuran sama ada orang itu mulia ataupun orang itu hina adalah akhlak yang mereka miliki. Akhlak tu iaitu budi pekerti. Ada je orang yang kaya boleh nampak sering membantu orang lain ke sana ke sini, menolong orang, mereka mulia. Ada je orang miskin yang bersikap baik, okey, tidak mengacau orang, tidak mengganggu orang, sering ramah dengan orang. Mereka itu mempunyai akhlak yang mulia. Tapi ada je orang miskin yang hina, boleh nampak. Okey, orang bagi bantuan pula dia cakap, apa ni, saya hanya makan beras yang macam ni je, beras yang saya tak makan. Jadi itu pun dia tak menunjukkan. Okey, duit tak menunjukkan, berasa tidak selesa untuk bergaul dengan orang yang berpangkat besar. Sebaliknya, boleh nampak, ada pula golongan. Ini golongan yang berstatus. Berstatus ni membawa maksud golongan yang kaya, yang tidak mahu bergaul dengan orang yang berpangkat rendah. Ada pula, I tak boleh lah, I ni orang kaya. Banyak kali cikgu cakap ya, orang yang sombong seumpama dia sedang duduk di atas bukit, di atas gunung yang sangat tinggi, dia duduk dekat sini. Kemudian dia pandang orang dekat bawah ni sangat kecil. Pada masa yang sama, ribuan orang yang di bawah ini memandang you juga kecil. Boleh faham tak? So kalau you sombong, you jangan ingat bahawa orang akan pandang you hebat. Orang akan pandang you lebih hina daripada anjing buruk kepala. Okay? Kerana menganggapnya tidak layak bergaul dengan mereka disebabkan oleh latar belakang sosioekonomi yang berbeza. Tapi betul cikgu, dia miskin tau cikgu. Dia malas tau cikgu. Ya. Kenapa dia boleh jadi malas? Kenapa dia boleh jadi miskin? Kerana dia dilahirkan dalam keluarga yang macam mana? Dia lahir sahaja, bapa dia mati. Okey, mak dia tinggalkan dia dekat tepi tong sampah. Orang miskin, okey, pengemis yang tolong besarkan dia, tak ada pendidikan. Kalau dia diberi pendidikan yang sama seperti kamu, mungkin dia lebih baik, jauh lebih baik berbanding dengan kita. Okey, kemerosotan nilai kejiranan juga berlaku kerana sikap saling tidak mengenali. Okey, yang bersifat rendah diri itu bukan poin ke cikgu. Okey, merendah diri. Apabila ada dalam kalangan mereka terlalu, ni jurang menjadi penghalang untuk mengeratkan semangat. Kalau you dah ambil isi ini, boleh nampak apabila ada dalam kalangan terlalu. Ni boleh ni. Okey, kalau yang ni isi 4, terlalu merendah diri, tidak selesa untuk bergaul dengan jiran yang berpangkat besar. So ini jadi 5. Okey, dah jadi 5 isi. Jadi ini jurang status. Ada 2 isi duduk dalam ni. Betul? Kemerosotan nilai kejiranan berlaku kerana sikap saling tidak mengenali. Ni isi yang berikutnya. Antara jiran yang berlainan, kaum saling tidak mengenali. Kita tak kenal jiran, jiran pun tak kenal kita dan tidak mempedulikan. Ini isi yang berikutnya. Tidak mempedulikan antara satu dengan yang lain. Ini isi lagi. Okay? Dah lah kita tahu, kita kenal dia tapi kita just ignore. Boleh nampak? Cikgu tahu tak? Ignorance is the best. Boleh nampak? Saya ignore je. Dia sakit ke? Dia nak mati ke? Dia punya pasal lah. Saya buat dia hal saya sendiri. Okey, tak apa. Nanti bila kita dah mati, boleh nampak tak? Kita bergolek sendiri terus masuk dalam lubang kubur. Dan kita sendiri timbus diri kita. Ingat ya, dalam kehidupan kita perlukan orang. Orang juga memerlukan kita. Kita adalah masyarakat yang saling memerlukan. Dia adalah satu tindakan yang kolektif. Kerana masing-masing sibuk dengan hal sendiri, keadaan ini menjadi semakin teruk ialah parah. Apabila ditambah dengan ani lagi isi dia, sikap dengki, okey, atau iri hati di kalangan benci-membenci di kalangan penduduk setempat. Ya Tuhan, I tak boleh tengok dia tahu. Dia ada beli kereta baru. I tak boleh tengok. Ini ialah orang yang jenis SMS. Tahu SMS? Suka melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Kalau dia tengok dia orang tu senang, dia susah hati. Aduh, boleh ikut tak? Apalah buruk dengan perangai kau macam ni. Nak ambil berapa isi teacher? Ambil 4 isi yang kecil-kecil. Okey, apa sebab? Sebab tidak mengenali. Sebab tidak mempedulikan. Sebab sikap dengki yang duduk dalam hati. Ingat bila kita benci orang, kamu ingat orang suka kita. Oh Gary,
Selain faktor yang wujud dalam kalangan masyarakat, okey, kita salahkan lagi ni isi ke-9. Teknologi maklumat dan komunikasi menjadikan masyarakat kurang berkomunikasi secara langsung. Apa yang berlaku ialah kita ada kawan ramai, kita ada follower beberapa juta, tapi bila kita sakit, seorang pun tak datang. Boleh faham tak? Jadi itu ialah isu kita, iaitu kemerosotan. Sebab-sebab faktor-faktor kemerosotan semangat kejiranan, okey, sebab-sebab kemerosotan semangat kejiranan dan manakala kaedah-kaedah amalan kejiranan yang baik ialah, you guna word manakala, manakala sebab isu yang kedua. Manakala kaedah-kaedah amalan kejiranan yang baik ialah saling menziarahi, antara jiran. Jadi hari ini saya pergi rumah kamu, bila saya dengar je kamu sakit, saya cepat-cepat pergi rumah kamu. Kamu dengar saya ada masalah, kamu cepat-cepat datang nak tolong. Boleh faham tak? Okey. Bahkan mereka gemar berbahagi apa-apa sahaja yang mereka miliki. Apa-apa sahaja yang mereka miliki. Itu. Mereka murah senyum sesama jiran. Janganlah tulis sesama jiran. Jadi kalau yang atas you ambil 5 isi, yang bawah you ambil 3 isi saja. Okey, boleh tak? Faham tak? Boleh. Boleh. Okey, jumpa you next week. Okey, kita cuma ada less than a minute. Okey, bye-bye. Terima kasih. Sama-sama, bye.